الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. साहबा का जिक्र होगा बदरी साहबा का. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sahabat Badar. एक वजाहत करना चाहता हूँ. Pertama-tama saya ingin membuat satu penjelasan हज़रत मुआज़ बिन जबल के जो yang mana dua khutbah sebelumnya telah disampaikan tentang Hazrat Muaz bin Jabal. Di situ disampaikan satu riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal yang di dalamnya dibahas tentang tahun bahawa Rasulullah SAW bersabda, dekat waktunya kamu akan berhijrah ke Syam dan Syam akan dimenangkan melalui tanganmu. Namun di sana kamu akan terkena sejenis penyakit bisul yang akan mencengkam manusia dari kaki tangga. Terjemahan ini tidak dapat diterjemahkan dengan cara yang betul. Ada terdapat kesilapan dan dengan itu maksudnya juga tidak jelas. Maka dari itu saya akan sampaikan semula riwayat dengan terjemahan yang betul. Diriwayatkan oleh Ismail bin Ubaidullah bahawa Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa kalian akan berhijrah ke Syam dan Syam akan dimenangkan olehmu. Di sana akan ada penyakit yang muncul di tengah kalian berupa bisul atau seperti sesuatu yang menggigit dengan sangat ganas, dan penyakit itu akan muncul di bahagian bawah pusat. Jadi terjemahan penyakit itu akan mencengkam dari kaki tangga. Ini adalah terjemahan yang berbagai perkataan yang sebelumnya diterjemahkan dengan cara yang sangat keliru. Terjemahan yang betul adalah penyakit itu muncul di bahagian bawah pusat sebagaimana bisul yang keluar di bahagian bawah pusat di atas kaki di bahagian tengah badan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, melalui itu Allah Taala akan menganugerahkan mati syahid pada orang-orang yang mensucikan amalan-amalan mereka. Kemudian Hazrat Muaz berdoa, ya Allah, jika engkau tahu bahawa Muaz bin Jabal telah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW, maka berilah bahagian yang besar padanya dan keluarganya. Dengan demikian mereka semua terkena ta'un dan tidak satu pun yang selamat. Di jari telunjuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu muncul benjolan ta'un. Beliau berkata, aku sekali-kali tidak akan gembira jika aku mendapatkan unta merah sebagai gantinya. Inilah pembetulan yang sedang dicetak. Di Al-Fazal juga sudah diterbitkan dan di situ sudah diterbitkan dengan pembetulannya. Sekarang saya sampaikan di hadapan anda semua. Sekarang saya akan melanjutkan kisah yang sedang berlangsung sebelumnya, iaitu tentang Hazrat Abdullah bin Amr. Sekali lagi dimulakan, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, pada hari perang Uhud, ayah saya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan jisim beliau sudah dipotong, khususnya telinga dan hidung beliau. Jenazah beliau diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Dikatakan saya mau membuka kain yang menutupi wajah beliau, namun orang-orang melarang saya. Kemudian orang-orang mendengar suara jeritan seorang perempuan. Seseorang berkata bahawa itu suara anak Hazrat Abdullah bin Amr, namanya Fatimah binti Amr. Atau ada juga yang berkata bahawa itu suara saudara perempuan Hazrat Abdullah bin Amr. Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, jangan menangis, kerana para malaikat terus-menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat lain diceritakan bahawa Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ketika jenazah ayah saya dibawa pada perang Uhud, maka makcik saya menangis dan saya juga menangis. Orang-orang melarang saya.
namun Rasulullah SAW tidak melarang saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baik kamu menangisinya ataupun tidak menangisinya, demi Tuhan, para malaikat terus-menerus menaungi dengan sayap-sayapnya hinggalah kamu menguburkannya. Banyak pendapat tentang solat jenazah pada syuhada perang Uhud. Banyak juga terdapat perbezaan pendapat. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengabungkan setiap 2 orang pada syuhada perang Uhud dalam satu kain dan bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak mengetahui ilmu Quran? Ketika orang-orang mengisyarahkan pada salah satu dari mereka, maka Rasulullah SAW meletakkan orang tersebut lebih dahulu ke liang lahat, yakni dia lebih dahulu dimasukkan ke kubur dan bersabda, aku menjadi saksi bagi mereka di hari kiamat. Beliau memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah-darah mereka sekali. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan jenazahnya. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari yang sebelumnya juga adalah riwayat Bukhari yang telah saya bacakan, dalam riwayat lain Hazrat Aqbah bin Amr meriwayatkan bahawa satu hari Rasulullah SAW datang dan beliau SAW mensolatkan jenazah pada syuhada Uhud. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari bahawa Rasulullah SAW mensolatkan jenazah pada syuhada Uhud 8 tahun selepas perang Uhud. Dalam Sunan Ibnu Majah diterangkan bahawa Hazrat Ibni Abbas meriwayatkan bahawa jenazah pada syuhada perang Uhud dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau SAW mensolatkan jenazah mereka bergilir-gilir 10 jenazah, sedangkan jenazah Hazrat Hamzah terus berada bersama beliau SAW, sedangkan jenazah yang lain dibawa bergilir-gilir. Dalam riwayat Sunan Abu Daud diterangkan bahawa Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahawa syuhada perang Uhud tidak dimandikan dan mereka dengan darahnya, yakni dengan luka-lukanya dikuburkan. Tidak seorang pun solat jenazahnya dilakukan. Dalam riwayat Sunan Abu Daud ada satu riwayat bahawa Hazrat Anas menerangkan bahawa Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah syuhada siapapun kecuali jenazah Hazrat Hamzah. Dalam Sunan Tirmizi, Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah pada syuhada perang Uhud. Dalam Sirat Ibni Hisham dan Sirat Halbiyah ditulis bahawa demikian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah pada syuhada Uhud. Pertama, beliau mensolatkan jenazah Hazrat Hamzah. Beliau mengucapkan 7 takbir dalam solat jenazah. Berdasarkan Sirat Halbiyah, 4 takbir. Berdasarkan Sirat Halbiyah, 4 takbir diucapkan. Kemudian ke hadapan beliau dibawa jenazah syuhada lain satu persatu dan diletakkan bersama jenazah Hazrat Hamzah, dan beliau SAW mensolatkan jenazah kedua-duanya. Dengan demikian semua syuhada disolatkan satu kali, sedangkan jenazah Hazrat Hamzah disolatkan 72 kali. Menurut sebahagian orang dilaksanakan sebanyak 92 kali. Dalam salah satu kitab Sirat Dalail Nubuwah ditulis bahawa di sebelah jenazah Hazrat Hamzah diletakkan 9 jenazah dan lakukan solat jenazahnya. Kemudian ke-9-nya diangkat dan dibawa lagi 9 syuhada lainnya. Dengan demikian semua pada syuhada dilakukan solat jenazahnya. Beliau mengucapkan 7 takbir di setiap solat jenazah. Dalam Sirat Halbiyah dan Dalail Nubuwah dibahas tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang solat jenazah pada syuhada perang Uhud. Dan di dalam kedua kitab itu tertera riwayat Hazrat Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan para syuhada Uhud dengan darah mereka sekali. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan jenazahnya. Menurut kedua buku itu, riwayat ini dianggap lebih kuat. Hazrat Imam Syafi'i berkata bahawa dari riwayat-riwayat mutawatir dengan kuat dapat diketahui bahawa Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah pada syuhada perang Uhud, dan riwayat-riwayat yang menerangkan bahawa Rasulullah SAW mensolatkan jenazah pada syuhada itu dan mengucapkan 70 takbir dalam solat jenazah Hazrat Hamzah, perkara itu tidaklah benar. Dan sejauh yang berkaitan dengan riwayat Hazrat Aqbah bin Amr bahawa Rasulullah SAW mensolatkan jenazah pada syuhada itu 8 tahun kemudian, dalam riwayat itu disebutkan bahawa ini terjadi setelah 8 tahun kemudian. Sebagaimana yang saya katakan bahawa di sini banyak sekali perdebatan, saya akan sampaikan riwayat yang lain. Imam Bukhari dalam kitabnya menyusun satu bab dengan tema Babus Solat ala Syahid.
yakni bab solat jenazah bagi para syuhada. के उन्वान से बाप बंदा है Dan di bawah bab itu hanya कि और इसके नीचे सिर्फ 2 हदीसें लाए हैं। पहली हदीस जो कि जाबिर बिन dan di अब्दुल्लाह से bawah bab मरवी है, itu hanya ditulis dua hadis. Hadis pertama adalah riwayat Hazrat Jabir bin Abdullah dan di dalamnya dengan jelas disebutkan bahawa jenazah para syuhada perang Uhud tidak dimandikan dan tidak juga disolatkan. Sedangkan hadis yang kedua adalah riwayat Hazrat Aqbah bin Amir yang di dalamnya beliau meriwayatkan bahawa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma fasalla ala ahli Uhudin निकले salatahu alal mayit. नमाज़ जनाज़ा की Satu hari Rasulullah SAW keluar dan beliau solat untuk para syuhada Uhud dengan tata cara solat jenazah. Riwayat inilah yang terdapat dalam hadis Bukhari yang di tempat lain tertera dalam bab perang Uhud. Di dalamnya sahabat inilah yang meriwayatkan dan menerangkan bahawa bahawa salla ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da samani sinin kal muaddi bil akhi ahya'i wal amwat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat untuk para syuhada Uhud setelah 8 tahun dan beliau solat seperti mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Demikian pula Alama Ibnu Hajar Asqalani berkata tentang yang disampaikan oleh Hazrat Imam Syafi'i, maksudnya adalah tidak ada satu pun jenazah yang disolatkan di kuburnya setelah berlalu masa yang panjang. Menurut Imam Syafi'i, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahawa waktu kewafatan beliau sudah dekat, maka beliau pergi ke kubur para syuhada itu dan sambil mengucapkan selamat tinggal, beliau SAW berdoa untuk mereka dan meminta ampunan untuk mereka. Berkaitan dengan cara kafan dan pemakaman para syuhada perang Uhud, dalam Sirat Khataman Nabi Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, setelah semua jenazah dikumpulkan, maka proses pemakaman pun dimulakan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membiarkan para jenazah itu dengan pakaian yang ada di badan mereka dan para syuhada itu tidak dimandikan. Bahkan kalau ada yang mempunyai kain lebih untuk kafan, maka kain itu dipakaikan di atas pakaian yang mereka pakai. Jenazah pun tidak disolatkan waktu itu. Dengan demikian para syuhada itu dikuburkan tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Dan pada umumnya dua sahabat dibungkus dengan satu kafan dan dimakamkan dalam satu kubur. Sahabat yang paling banyak mengetahui Quran Syarif sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dimasukkan terlebih dahulu ke liang lahat. Kemudian beliau menulis, walaupun waktu itu jenazah tidak disolatkan, namun kemudian di waktu kewafatannya sudah dekat, Rasulullah SAW secara khusus mensolatkan jenazah para syuhada Uhud. Beliau merujuk dari berbagai kitab sejarah. Boleh jadi memang disolatkan atau boleh juga hanya didoakan. Namun bagaimanapun juga Rasulullah SAW mensolatkan jenazah mereka dengan penuh kesedihan dan berdoa untuk mereka dengan penuh keharuan. Mungkin saja mereka hanya didoakan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Beliau SAW pergi ke setiap kubur mereka lalu berdoa dan berdoa dengan penuh keharuan untuk mereka. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, 6 bulan selepas perang Uhud, saya membuatkan kuburan untuk ayah saya, lalu menguburkan jenazah ayah saya di dalamnya, dan saya tidak melihat perubahan pada jasad beliau, kecuali beberapa helai janggut yang melekat ke tanah. Dalam riwayat lain dikatakan, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa pada saat perang Uhud dalam satu kubur dikuburkan 2 jenazah. Bersama jenazah ayah saya pun dikuburkan seorang sahabat lagi. Setelah berlalu masa 6 bulan, timbul keinginan dalam hati saya untuk menguburkan beliau secara terpisah dalam satu kuburan. Lalu saya mengeluarkan jasad ayah dari kuburannya. Saya melihat bumi tidak melakukan apa-apa perubahan pada jasadnya, kecuali hanya sedikit saja pada daging beliau. 46 tahun selepas perang Uhud, Hazrat Amir Muawiyah pada masa kekhalifahannya mengalirkan sungai yang airnya masuk ke kuburan para syuhada Uhud. Air juga memasuki kuburan Hazrat Abdullah bin Amr dan Hazrat Amr bin Jamu. Ketika kuburan mereka digali, di dalamnya terdapat 2 helai cadar, dan perawi mengatakan bahawa terdapat luka pada wajah beliau, begitu juga pada tangan beliau. Adapun riwayat berikutnya bagaimanapun nampaknya mustahil. Memang saya sampaikan di sini, namun tidaklah mesti kita meyakini sepenuhnya, kerana tertulis
dalam beberapa kitab sejarah dan sebahagian pembaca juga membacanya. Untuk itu, tujuan disampaikan di sini hanyalah semata-mata bahawa mungkin saja isinya dilebih-lebihkan. Di sini dikatakan bahawa ketika tangan diangkat dari bahagian yang terluka, maka darah mengalir dari luka itu dan itu tidaklah mungkin. Setelah tangannya diletakkan kembali pada lukanya, lalu darah berhenti mengalir. Riwayat yang seperti ini kadang-kala dimasukkan juga yang mana ianya adalah mustahil. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa saya melihat jasad ayah saya di kuburan, nampak seperti beliau sedang tidur, padahal ketika jasadnya dikeluarkan 6 bulan kemudian, waktu itu pun beliau juga mengatakan bahawa nampak ada perubahan pada daging jasad ayah beliau. Lantas tidaklah mungkin jika 46 tahun kemudian masih utuh dan tidak nampak tulang. Perubahan seperti itu sifatnya alami, bahawa tidak mungkin tidak ada perubahan pada jasadnya. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Jabir, ada apa ini? Kenapa engkau nampak sedih?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah saya telah syahid dalam perang Uhud dan beliau meninggalkan hutang dan anak." Rasulullah SAW bersabda, "Mahukah aku berikan kabar suka untukmu bahawa Allah Ta'ala telah menemui ayahmu?" Saya berkata, "Tentu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bersabda, "Allah Ta'ala tidak bercakap kepada sesiapa pun melainkan di balik tabir. Dengan siapa pun Allah bercakap, dia bercakap di balik tabir. Tapi Allah Ta'ala telah menghidupkan ayahmu dan kemudian bercakap berhadap-hadapan dengannya. Dan berfirman, wahai hambaku, mintalah padaku, aku akan berikan kepadamu." Beliau berkata, "Wahai Tuhanku, hidupkanlah aku kembali supaya aku dapat terbunuh sekali lagi di jalanmu." Dalam satu riwayat pada kesempatan itu, Hazrat Abdullah berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak memenuhi hak untuk beribadah kepadamu. Aku ingin supaya engkau mengirimku kembali ke dunia supaya aku dapat bertempur sekali lagi di jalan engkau bersama dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam dan terbunuh sekali lagi di jalanmu." Atas hal itu Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah memutuskan bahawa barang siapa yang telah mati, maka dia tidak akan dikembalikan lagi ke dunia." Hazrat Abdullah bin Amr memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sampaikanlah hal ini kepada orang-orang yang tinggal di belakangku." Pada kesempatan itu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki dari sisinya. Ayat ini sebelumnya pernah dijelaskan juga pada topik Hazrat Jabir bin Abdullah berkenaan dengan kisah selengkapnya perbualan Allah Ta'ala dengan Hazrat Abdullah bin Amr. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi pernah menyampaikan dalam pidatonya sebelum menjadi khalifah seperti ini, bahawa kejadian ini dipenuhi dengan aspek keindahan yang tak terkira jumlahnya. Dari sudut pandang manapun seseorang melihatnya, hal itu menampakkan keagungan dan kemegahannya. Di antara banyak hal lainnya, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan Nabi SAW tetap berdiri dengan teguh dengan Tuhannya. Di satu segi beliau dipenuhi dengan kebajikan terhadap hambanya dan pada saat yang sama hati beliau tetap terikat dengan Tuhannya. Di satu segi beliau selalu tunduk kepada para sahabatnya dan di segi yang lainnya selalu melekat erat dan terikat pada wujud yang tercinta, yang maha tinggi. Wujud itu dalam keadaan aman kemudian summa dan afatadallah. Dia terus mendaki ketinggian tertinggi dari puncak rohani. Dalam keadaan sedang berperang pun beliau tidak sesaat pun berpisah dari wujud itu. Satu pandangannya akan mengawasi medan perang sementara yang lain akan sibuk dalam menyaksikan tanda-tanda ajaib dari Tuhannya. Satu telinga akan dengan penuh kasih mendengarkan para sahabatnya sementara yang lainnya akan sibuk dalam mendengarkan suara wahyu ilahi yang menyenangkan. Tangannya bekerja sementara hatinya tetap sibuk dalam mengingat Tuhan. Dia akan menghibur dan meyakinkan para sahabatnya sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri akan memberinya kenyamanan dan kehiburan dengan mengungkapkan keinginan tulus Abdullah bin Amr sebenarnya. Allah yang Maha Kuasa
berkuasa sedang memberi pesan kepada beliau SAW bahawa, wahai orang yang paling mencintaiku, lebih dari siapa pun, aku telah mengisi hati hamba-Ku yang saleh dengan begitu banyak cinta untukmu. Bahkan setelah meninggal dunia dari dunia yang fana ini, mereka terus memiliki kerinduan yang tulus padamu, dan meninggalkanmu sendirian di medan perang menyakitkan hati mereka. Mereka bahkan tidak menginginkan syurga dibandingkan dengan engkau. Bagi mereka, syurga mereka adalah ketika berada di sisimu, walaupun mereka berulang kali dibunuh oleh pedang yang tajam. Satu-satunya keinginan mereka adalah bersamamu lagi dan lagi dan lagi. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Abdullah bin Amr wafat, beliau meninggalkan hutang. Saya memohon bantuan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menasihati pemberi hutangnya supaya mengurangkan hutangnya. Lalu Rasulullah SAW menzahirkan keinginan beliau, namun orang itu tidak mahu menguranginya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada saya, pergilah dan asing-asingkan setiap jenis kurma. Asingkan jenis kurma ajwa dan asingkan kurma Izq bin Zaid. Kemudian beritahukan kepada saya. Lalu saya lakukan sesuai dengan itu dan mengirimkan khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau datang dan duduk di atas longgokan kurma atau di antara longgokannya. Kemudian beliau bersabda, timbanglah untuk mereka. Saya pun menimbangnya sehinggalah saya dapat melunaskan semuanya yang merupakan hak mereka. Namun tetap kurma saya masih berlebih, seolah-olah tidak berkurang sedikit pun darinya. Di antara yang ditinggalkan oleh Hazrat Abdullah bin Amr dari antara keluarganya adalah selain Hazrat Jabir bin Abdullah, ada 6 anak perempuan lagi. Berdasarkan riwayat Sahih Bukhari, Hazrat Abdullah bin Amr meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Sekarang sahabat berikutnya yang akan saya sampaikan adalah, namanya adalah Hazrat Abu Dujana. Abu Dujana Hazrat Simak bin Kharsha. Hazrat Abu Dujana berasal dari Ansar kabilah Khazraj, ranting Banu Sa'idah. Bapa Hazrat Abu Dujana bernama Kharsha. Sebahagian mengatakan bernama Aus dan datuk beliau bernama Kharsha. Nama ibu Hazrat Abu Dujana bernama Hazmah binti Harmalah. Namun panggilan beliau yakni Abu Dujana lebih dikenal daripada nama beliau. Seorang anak Hazrat Abu Dujana yang bernama Khalid, yang ibunya bernama Aminah binti Amr. Hazrat Utbah bin Ghazwan ketika hijrah dari Mekah dan sampai di Madinah, Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Abu Dujana. Hazrat Abu Dujana ikut serta dalam perang Badar, Uhud dan semua peperangan lainnya bersama Rasulullah SAW. Hazrat Abu Dujana tergolong sebagai sahabat besar Ansar dan mendapatkan makam yang tinggi dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Ketika perang, Hazrat Abu Dujana menampilkan keberanian dan mahir dalam berkuda. Beliau memiliki kain berwarna merah yang beliau ikat di kepala dan hanya digunakan dalam peperangan saja. Ketika beliau telah mengikat kain merah tersebut, orang-orang dah tahu bahawa beliau telah siap untuk bertempur. Beliau tergolong di antara para sahabat yang berani. Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan dari bapanya bahawa dalam peperangan, Hazrat Abu Dujana dikenal kerana kain ikat kepala yang berwarna merah, dan dalam perang Badar pun kain ini terikat di kepala beliau. Muhammad bin Umar berkata, Hazrat Abu Dujana juga ikut serta dalam perang Uhud dan tetap teguh bersama Rasulullah SAW dan telah bertekad untuk rela mati dalam melindungi beliau. Pada hari perang Uhud, Hazrat Abu Dujana dan Hazrat Mus'ab bin Umair melindungi Rasulullah SAW dengan sekuat tenaga. Hazrat Abu Dujana mengalami luka parah, sedangkan Hazrat Mus'ab bin Umair syahid pada hari itu. Hazrat Anas meriwayatkan bahawa pada perang Uhud, Rasulullah SAW memegang sebelah pedang dan bersabda, "May ya'khuz minni haza." Siapa yang akan mengambil ini dariku? Kesemuanya menghulurkan tangannya dan setiap orang berkata, "Saya." Beliau kemudian bersabda, "Famay ya'khuzu bihaqqihi." Siapa yang akan mengambilnya dengan memenuhi haknya? Hazrat Anas berkata, orang-orang terhenti setelah itu. Lalu Hazrat Simak bin Harsha Abu Dujana berkata, "Saya akan mengambilnya dengan memenuhi haknya." Hazrat Anas berkata, lalu beliau mengambil pedang tersebut dan menggunakannya untuk memenggal kepala para musyrikin. Ini hadis dari Muslim.
Dalam riwayat lainnya dikatakan bahawa Hazrat Abu Dujana bertanya, apakah haknya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan gunakan pedang ini untuk membunuh orang Muslim dan janganlah melarikan diri dari pasukan kafir dengan adanya ini, yakni hadapilah dengan penuh keberanian. Atas hal itu Hazrat Abu Dujana berkata, saya akan ambil pedang tersebut dengan memenuhi haknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang tersebut kepada Hazrat Abu Dujana, lalu beliau menggunakannya untuk memenggal kepala pasukan musyrik. Pada saat itu beliau membaca syair tersebut, Analazi ahadani khalili wa nanu bisayfi ladanna nakhil alla qaumu al-dahra fil quyul azrib bisayfillahi war rasul. Akulah yang mana sahabatku telah berjanji ketika kami berada dekat pokok-pokok kurma di daerah Safa, dan janjinya adalah bahawa aku tidak berdiri di barisan belakang laskar dan bertempur melawan musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Lalu Hazrat Abu Dujana berjalan dengan bangga menembus barisan musuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna hazihi masyiatin yabghidullahu azza wa jalla illa fi hazal maqam. Jalan seperti itu tidaklah disukai oleh Allah azza wa jalla kecuali pada saat itu, yakni pada kesempatan perang tersebut. Hazrat Zubair bin Awam meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada perang Uhud memberikan sebilah pedang dan bersabda, may yakhuzu haza saifi bihaqqihi, yakni siapakah yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Hazrat Zubair berkata, saya berdiri dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menolak saya. Rasulullah SAW bersabda lagi, siapakah yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya? Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, saya. Beliau tetap menolak saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya? Hazrat Abu Dujana Simak bin Kharsha berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, saya akan ambil pedang tersebut dan memenuhi haknya. Dan apakah haknya? Beliau bersabda, jangan gunakan untuk membunuh orang Muslim dan janganlah melarikan diri dari pasukan kafir dengan keberadaannya, yakni hadapilah dengan penuh keberanian. Hazrat Zubair berkata, setelah itu Rasulullah SAW telah memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana. Adapun Abu Dujana ketika berniat untuk pergi berperang, beliau ikatkan kain merah di kepala. Hazrat Zubair berkata bahawa saya berkata, pada hari ini saya akan melihat bagaimana Abu Dujana memenuhi hak pedang itu. Hazrat Zubair berkata, siapapun musuh yang ada di hadapannya, beliau hapuskannya dan terus berderap maju sehingga beliau menembusi barisan musuh dan sampai di kawasan kumpulan perempuan yang sedang memukul gendang di lereng bukit. Dan salah seorang perempuan di antaranya berkata, dia membacakan syair terjemahannya sebagai berikut, kami adalah anak-anak perempuan bintang pagi yang berjalan di awan. Jika kamu maju ke depan, maka kami akan menyambut kamu dan akan meletakkan bantal untuk duduk, dan jika kamu berpaling mundur, maka kami akan berpisah dari kamu. Ini merupakan perpisahan yang mana tidak akan ada lagi hubungan cinta di antara kita. Hazrat Zubair berkata bahawa saya melihat Abu Dujana mengangkat tangannya untuk menghayunkan pedang kepada seorang wanita, kemudian terhenti. Setelah perang berakhir, saya bertanya padanya, saya melihat semua pertempuranmu. Tadi kamu mengangkat tangan terhadap seorang wanita, namun diturunkan lagi. Apa sebabnya? Beliau menjawab, demi Tuhan, aku menghormati pedang Rasulullah SAW. Tidaklah mungkin dengannya membunuh seorang perempuan. Ini tidak mungkin bagiku untuk membunuh seorang perempuan pun dengan menggunakan pedang tersebut, Rasulullah SAW. Untuk itulah aku menghentikannya. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa wanita tersebut adalah Hindun, isteri Abu Sufyan yang sedang menyanyikan lagu bersama dengan para wanita lainnya. Ketika Hazrat Abu Dujana mengangkat pedangnya ke atas beliau, maka dia berteriak dengan suara yang kuat untuk meminta pertolongan, berkata, wahai Sakar. Namun tidak ada yang datang untuk menolongnya. Hazrat Abu Dujana menurunkan pedangnya lalu balik. Ketika ditanya oleh Hazrat Zubair, beliau berkata, aku tidak suka membunuh wanita menggunakan pedang Rasulullah SAW, yang mana tidak ada yang menolong wanita itu. Dalam menjelaskan kisah Abu Dujana tersebut, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin, ketika pasukan Quraisy terpaksa menanggung kekalahan dalam pertempuran setelah kaum kufar melihat pemandangan itu, mereka menjadi gelabah.
Pasukan Muslim pun sambil meneriakkan takbir berderap maju, lalu terjadilah pertempuran antara kedua pasukan. Lebih kurang pada saat itulah Rasulullah SAW mengambil pedangnya dan bersabda, siapakah yang akan mengambil ini dan memenuhi haknya? Ramai sekali di antara para sahabat yang dengan menginginkan kebanggaan mengulurkan tangannya, di antaranya Hazrat Umar, Hazrat Zubair, bahkan menurut beberapa riwayat Hazrat Abu Bakar dan juga Hazrat Ali. Namun Rasulullah SAW tidak memberikannya, melainkan terus bersabda, siapakah yang akan mengambilnya dan memenuhi haknya? Akhirnya Hazrat Abu Dujana Ansari menghulurkan tangannya dan memohon, wahai Rasulullah, mohon berikanlah kepada saya. Beliau memberikan pedang tersebut kepadanya. Lalu Abu Dujana mengambil dan membawanya sambil berjalan dengan tegap, yakni dengan penuh kebanggaan, terus berderap maju menuju pasukan kufar. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Allah Ta'ala tidaklah menyukai cara berjalan seperti ini, namun tidak untuk saat seperti ini. Zubair yang waktu itu paling berhasrat untuk mengambil pedang Rasulullah SAW dan beranggapan paling berhak kerana hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Kerana itu timbul pertanyaan di dalam diri beliau, apa sebabnya Rasulullah SAW tidak memberikan pedang kepada saya, malah memberikannya kepada Abu Dujana? Dan untuk menjauhkan kegelisahannya ini, beliau bertekad di dalam hati bahawa beliau akan terus bersama Abu Dujana selama peperangan dan akan melihat apa yang akan dilakukan oleh beliau dengan pedang tersebut. Pendek kata, beliau berkata bahawa Abu Dujana mengikatkan kain merah di kepala, pergi membawa pedang tersebut sambil melaungkan puji-pujian lalu menerjah barisan pasukan musyrik. Saya melihat kemanapun dia pergi, di sana dia membentangkan kematian bagi musuh, dan saya tidak melihat ada musuh yang selamat bila berada di hadapannya. Sehingga dia menerjah ke bahagian hujung lainnya di mana berdirinya para wanita Quraisy. Hindun, isteri Abu Sufyan yang saat itu sedang memberikan semangat pasukan musuh datang ke hadapan Abu Dujana. Lalu Abu Dujana mengangkat pedang ke arahnya. Kemudian Hind berteriak dengan kuat untuk meminta bantuan kepada kaum lelaki. Namun tidak ada lelaki yang datang untuk menolongnya. Tapi saya melihat, Zubair berkata, saya melihat Abu Dujana sendiri menurunkan pedangnya dan beredar dari situ. Zubair meriwayatkan, pada kesempatan itu saya bertanya kepada Abu Dujana, apa sebabnya? Apa sebabnya? Awalnya kamu mengangkat pedang itu lalu menurunkan kembali. Dia berkata bahawa hati saya tidaklah sanggup untuk menghayunkan pedang Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang waktu itu tidak ada lelaki yang melindunginya. Zubair berkata, waktu itu barulah saya faham, memang benar hak yang telah dipenuhi oleh Abu Dujana terhadap pedang Rasulullah SAW. Mungkin aku tidak dapat memenuhinya. Setelah itu rasa kecewa saya pun hilang. Hazrat Khalifatul Masih Sani menjelaskan kisah tersebut seperti ini. Bersabda, pada perang Uhud, Rasulullah SAW mempersembahkan sebilah pedang dan bersabda, saya akan berikan pedang ini kepada orang yang berjanji untuk memenuhi haknya. Ramai sekali orang yang ingin mengambil pedang tersebut berdiri. Beliau SAW memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana Ansari. Dalam pertempuran di satu tempat, beberapa tentera Mekah menyerang Abu Dujana. Ketika beliau bertempur dengan mereka, saat itu beliau melihat ada seorang tentera yang dengan penuh semangat ambil bahagian dalam pertempuran itu. Beliau mengangkat pedang kepada orang itu, namun kemudian meninggalkannya dan balik. Salah seorang yakni Abu Dujana mengangkat pedang itu kemudian meninggalkannya dan balik. Salah seorang kawan beliau bertanya, kenapa kamu melepaskan orang itu? Beliau menjawab bahawa ketika saya menghampiri orang itu, keluar dari mulutnya kalimat yang darinya saya mengetahui bahawa dia bukanlah lelaki melainkan perempuan. Kawannya berkata, bagaimanapun dia ikut juga berperang seperti tentera lainnya. Kenapa kamu meninggalkannya, melepaskannya? Abu Dujana berkata, hati saya tidak sanggup menghayunkan pedang pemberian Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang lemah. Pendek kata, Hazrat Muslim Maud kemudian bersabda bahawa Rasulullah SAW sentiasa memberikan pelajaran untuk menghormati kaum wanita yang kerananya para wanita kufar dengan lebih berani lagi berusaha untuk menimpakan kerugian kepada umat Muslim. Namun meskipun demikian, pasukan Muslim tetap menahan emosinya. Berkenaan dengan Abu Dujana, seorang orientalis barat, Sir William Muir menulis,
Pada permulaan perang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya dan bersabda, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan memenuhi haknya? Umar, Zubair dan ramai lagi sahabat lainnya berkeinginan untuk mengambilnya, namun Rasulullah SAW melarangnya. Akhirnya Abu Dujana memohon untuk diberikan, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya. Setelah itu beliau mulai menggunakan pedang tersebut untuk memenggal leher pasukan kufar. Kemudian dia menulis, tentera Mekah mulai kucar-kacir dengan adanya serangan dahsyat dari pasukan Muslim. Para pemimpin pasukan Quraisy berkali-kali berusaha untuk menyerang pasukan Muslim dari arah kiri. Namun setiap kali mereka terpaksa menghadapi terjahan dari 50 pemanah Muslim yang ditempatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus sehingga mereka terpaksa berundur. Keberanian dan sikap satria yang diperlihatkan oleh pasukan Muslim pada Perang Badar itu jugalah yang ditampilkan oleh mereka pada Perang Uhud. Barisan tentera Mekah dapat ditembus ketika Hazrat Abu Dujana mengikatkan kain merah di kepala lalu menyerang musuh dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat penjuru, seolah-olah beliau membentangkan kematian. Begitu juga Hamzah dengan mengenakan bulu burung unta di kepala nampak menonjol di setiap tempat. Ali dengan mengenakan kain kepala yang panjang dan putih. Begitu juga Zubair dengan mengenakan serban yang berwarna terang berkilauan dengan penuh gagah, berani kemanapun pergi membawa pesan kematian dan kedukaan bagi pihak musuh. Inilah pemandangan di mana para pahlawan mendapatkan terbiat untuk kemenangan Islam di kemudian hari. Hazrat Ibn Abbas meriwayatkan semua keterangan ini terdapat dalam sirat Khatamun Nabiyin yang telah saya baca sebelum ini. Hazrat Ibn Abbas meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW balik dari Uhud, beliau memberikan pedangnya kepada anak beliau Fatimah dan bersabda, wahai anakku, cucilah pedang ini dari darahnya. Hazrat Ali pun memberikan pedangnya kepada Hazrat Fatimah dan berkata, cucikanlah juga ini dari darahnya. Demi Tuhan, pada hari ini ia telah menemaniku dengan baik. Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memenuhi hak untuk bertempur, sesungguhnya Sahal bin Hunayf dan Abu Dujana pun telah memenuhi haknya untuk bertempur. Dalam riwayat lain disebutkan nama Haris bin Samak selain Sahal bin Hunayf. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahawa orang-orang datang kepada Abu Dujana. Saat itu beliau sedang sakit, tetapi wajah beliau terang bercahaya. Seseorang bertanya, kenapa wajah anda bercahaya? Hazrat Abu Dujana berkata, di antara amalan saya ada dua amalan yang menurut saya sangat berat timbangannya dan jelas sekali. Pertama, saya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan diriku. Yang kedua, hati saya selalu bersih bagi umat Muslim. Hazrat Abu Dujana syahid pada Perang Yamamah. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, Musailimah Kadzab telah mendakwakan kenabian palsu dan ingin menyerang Madinah. Untuk menghentikannya, Hazrat Abu Bakar telah memberangkatkan laskar pada 12 Hijrah. Hazrat Abu Dujana juga merupakan bahagian dari laskar itu. Hazrat Abu Dujana bertempur dengan dahsyatnya pada Perang Yamamah dan meraih makam syahid. Banu Hunaifah merupakan kabilah lama Arab yang sebahagian besarnya melakukan pemberontakan untuk menyerang Madinah di bawah kepimpinan Musailimah Kadzab. Mereka memiliki kebun di Yamamah dan bertempur dengan bersembunyi di kebun tersebut. Pasukan Muslim tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kebun tersebut. Hazrat Abu Dujana berkata kepada pasukan Muslim, campakkan saya ke dalam kebun. Tentera Muslim melakukan seperti apa yang disuruh, namun dengan jatuhnya beliau ke arah lain menyebabkan kaki beliau patah. Meskipun demikian, beliau tetap bertempur di pintu kebun dan menyingkirkan pasukan musyrik dari sana sehingga pasukan Muslim berhasil masuk ke dalam. Hazrat Abu Dujana ikut serta bersama Abdullah bin Zaid dan Wahsy bin Harb dalam pembunuhan Musailimah Al-Kadzab dan beliau syahid pada Perang Yamamah. Terdapat dalam satu riwayat bahawa Hazrat Abu Dujana telah wafat pada peristiwa Perang Siffin yang bertempur di pihak Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akan tetapi riwayat ini lemah. Riwayat yang sebelumnya lebih sahih dan banyak diceritakan.
Sebelumnya, hal ini pun sudah saya jelaskan dan sedikit bahagian akan saya jelaskan yang berkaitan dengan Hazrat Abu Dujana. Abu Dujana berasal dari kaum Ansar. Beliau adalah penduduk Madinah yang menerima Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau juga mendapat kehormatan bergabung bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar dan memperlihatkan keberanian yang sangat tinggi. Dan juga beliau mendapatkan taufik untuk ikut serta dalam perang Uhud. Setelah keadaan perang berubah, yakni ketika kaum Muslim yang tadinya memperoleh kemenangan, kemudian keadaan berubah kerana satu pos penjagaan ditinggalkan. Kaum kafir pun kembali menyerang sehingga gelombang perang berbalik melawan kaum Muslim. Para sahabat yang pada waktu itu masih berada di dekat Rasulullah SAW, Hazrat Abu Dujana pun termasuk di dalamnya dan beliau mengalami luka parah demi melindungi Hazrat Rasulullah SAW yang tidak sedikit pun mundur ke belakang walaupun terluka. Satu kali dalam keadaan sakit, beliau mulai berkata kepada yang menemaninya bahawa mungkin ada dua amalanku yang akan diterima Allah Ta'ala. Pertama adalah aku tidak melakukan hal-hal yang lagau, aku tidak berghibat, aku tidak bercakap tentang orang-orang di belakang. Yang kedua adalah dalam hatiku aku tidak menyimpan dendam kepada seorang Muslim pun. Penjelasan tentang beliau selesai sampai di sini. Sekarang saya akan menyampaikan tentang beberapa almarhum dan jenazah mereka pun akan saya solatkan. Satu di antaranya adalah seorang syahid yang disyahidkan beberapa hari yang lalu. Mukarram Mahbub Khan Sahib, anak Syed Jalal Sahib dari distrik Peshawar, pada penentang jemaat menembak dan mensyahidkan Mahbub Ahmad Khan Sahib pada 8 November 2020 pukul 8 pagi di kampung Syekh Muhammad, Peshawar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan keterangan kejadian, Mahbub Khan Sahib pada 6 November dari Bandar Koshal, Peshawar pergi mengunjungi cucunya yang tinggal bersama keluarganya di tempat yang berdekatan dengan Kasbah Syekh Muhammadi. Pada 8 November beliau keluar dari rumah untuk balik. Ketika beliau sampai di perhentian bas terdekat, beberapa orang yang tidak dikenali mengekori dan menembaknya. Satu tembakan mengenai kepala beliau dari belakang dan peluru tembus keluar dari depan sehingga menyebabkan beliau wafat di tempat kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu pembunuh melarikan diri. Hanya satu yang melarikan diri. Syahid marhum berumur kira-kira 80 tahun. Pada tahun 2020 setelah pencen sebagai pegawai superintenden dari Departemen Teknik Kesihatan Awam, beliau menjalani kehidupan beliau dari wang pencen. Bapa beliau Syed Jalal Sahib baiat pada pertengahan tahun 1930. Beliau adalah Ahmadi keturunan. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau adalah orang yang disiplin melakukan solat tahajud. Selain sangat simpati dan perkhidmatan kepada tamu, beliau adalah contoh dalam kemurahan hati. Beliau sangat gemar bertablik dan selalu paling depan dalam menyampaikan pesan kebenaran. Bila saja diminta supaya berhati-hati, maka hanya satu yang beliau katakan, iaitu kan sekarang sudah waktunya untuk hadir di hadapan Tuhan. Sekiranya wafat dalam keadaan syahid, maka satu kebahagiaan bagiku. Bagaimanapun juga keinginan beliau untuk syahid telah sempurna. Isteri syahid Mahbub Khan Sahib, Mi'raj Begum Sahibah, telah memperoleh penghormatan ini bahawa bapa beliau Muhammad Syed Sahib dan pakcik beliau Bashir Ahmad Sahib juga telah syahid pada tahun 1966 dan sekarang kebahagiaan ini diperoleh melalui suami beliau. Dengan demikian beliau adalah anak seorang syahid, anak saudara seorang syahid dan seisteri kepada seorang syahid. Beliau meninggalkan seorang isteri iaitu Mi'raj Begum Sahibah, dua orang anak lelaki Munawar Sahib dan Fazal Ahmad Sahib, dan dua orang anak perempuan Zakia Begum Sahibah dan Wahidah Begum Sahibah, dua cucu-cucu dan ada empat cucu perempuan juga. Dan anak beliau yang kecil telah mendapatkan PhD dalam mikrobiologi yang sekarang tinggal di Australia. Yang kedua berada di Jerman, Fazal Ahmad Sahib. Beliau juga seorang yang terpelajar MA dalam bahasa Inggeris. Anak beliau Munawar Khan Sahib menceritakan bahawa Mahbub Khan Sahib sangat memperhatikan sekelilingnya supaya dapat tinggal dengan aman dan tenteram. Beberapa kali beliau pun rela bercucuran darah hanya untuk meleraikan dua kelompok yang berkelahi. Beliau selalu siap setiap hari untuk membantu orang-orang miskin dan gelandangan. Tanpa segan orang-orang merujuk kepada beliau untuk keperluan diri mereka, dan untuk membantu mereka beliau selalu menyiapkan dana dan makanan semampunya.
Beliau adalah wujud yang sangat rendah hati dan pendiam. सब्र करने वाले और दूसरों की तकलीफ का एहसास करने वाले Seorang yang sangat sabar dan peka terhadap penderitaan orang lain dan sedia setiap saat untuk membantu mereka. Semoga Allah Ta'ala selalu meninggikan darjat almarhum dan memberikan taufik kepada orang-orang yang beliau tinggalkan untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. दूसरा जनाजा जो है फ़खर अहमद फारूक साहब Jenazah yang kedua adalah Fakhar Ahmad Farooq Sahib, seorang murabi silsilah di Pakistan. 20 को शाम Pada 6 बजे करीब एक Pada 1 November 2020 kira-kira pukul 6.15 petang terlibat dalam kemalangan ketika menemani anak beliau Ihtisham Abdullah yang datang dari Ahmad Nagar. बात हुई है आम नजर से आते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना Beliau wafat ketika datang dari Ahmad Nagar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua-duanya bapa dan anak mengalami kecelakaan yang teruk dan keduanya wafat di tempat kejadian. मूसी थे Dengan kurnia Allah Ta'ala, Fakhar Sahib adalah seorang musi. फ़खर साहब के वालिद सैफुर रहमान साहब Bapa Fakhar Sahib, Saifur Rahman Sahib, ने खुद बैत की पहले कोई एमडी नहीं था beat sendiri. 67 में इन्होंने बैत Dulu dalam keluarga beliau tidak ada satu pun Ahmadi. Kemudian pada tahun 1968 beliau beat dan menjadi Ahmadi yang pertama dalam keluarganya. दिया रवा से फारूक Setelah lulus dari Jamiah Ahmadiyah Rabua pada tahun 1996, की तौफीक मिली फ़खर साहब beliau memperoleh taufik berkhidmat di beberapa tempat di Pakistan. Kemudian Fakhar Sahib diutus bertugas di negara Ivory Coast, Afrika Barat dan sejak 8 tahun yang lalu mendapatkan taufik bertugas sebagai murabi silsilah di Ahmad Nagar. इनकी शादी Beliau berkahwin साहिबा से हुई जो अली असगर साहब की बीवी dengan Tahira Fakhar Sahibah, anak Ali Asghar Sahib. इस शादी से उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था बेटा इhtisham अब्दुल्ला तो Dari perkahwinan ini beliau dikurniakan 4 anak perempuan dan seorang lelaki iaitu Ihtisham Abdullah yang wafat bersama dengan bapanya dalam kemalangan itu dan sekarang tinggal isteri beliau लिया और 4 बेटियां हैं इसके अलावा dan 4 orang anak perempuan. Selain itu, भाई हैं ibu dan adik-beradik beliau. खुशबू अजीजा Anak perempuan beliau adalah Wajiha, Amatus Sabu, Aziza Kafia, Samrin Fakhar dan Mahrin Fakhar. फ़खर साहब की अहलिया ताहिरा साहब लिखती हैं Isteri beliau Tahira Sahibah menulis मुरब्बी साहब की bahawa waktu menikah Murabi Sahib ditetapkan bertugas di sebuah kampung iaitu Khushab. पोस्टिंग थी वहाँ मुतय्यन थे ये और जब मैं वहाँ सेंटर में Ketika गई, तो इन्होंने मुझे जो dan मुरब्बी की ketika बीवी saya के pergi फ़राइज़ ke होते हैं, उन्होंने pusat बताया di और sana, समझाया maka beliau memberitahukan dan menjelaskan kepada saya tentang kewajipan-kewajipan isteri seorang murabi. तुम्हें भी जमात Bahawa के काम पर kamu sekarang adalah orang wakaf bersama saya dan kamu juga harus paling depan mengambil bahagian dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat seperti tarbiyat. साहब तो पहले चले Kemudian beliau dipindahkan ke Badin. Murabi Sahib berangkat lebih dahulu dan setelah beberapa lama baru dia berangkat dan berkata pada hari ketika saya sampai di sana, saya dah beritahukan lebih awal akan tetapi ketika saya sampai di sana, di center, Murabi Sahib tidak berada di rumah. Saya terus duduk di luar masjid di bawah terik panas, dapat tahu bahawa isteri seorang mualim sedang sakit dan memerlukan darah. Maka beliau pergi untuk mendermakan darah beliau. Ketika balik, saya pun bertanya kepada beliau bahawa saya duduk di luar di bawah terik panas. Anda tahu bahawa saya datang hari ini setelah menempuh perjalanan yang panjang. Beliau menjawab bahawa itu juga pekerjaan yang sangat penting. Kemudian beliau menjelaskan kepada saya bahawa dalam keadaan seperti demikian kita harus berkorban. Ketika beliau pergi ke Ivory Coast, di sana beliau juga tetap banyak melakukan pekerjaan khidmat khalaq bersamaan dengan perkhidmatan terhadap agama serta selalu membimbing isteri dan anak-anak untuk mendahulukan agama. Isteri beliau menceritakan bahawa satu kali keadaan kesihatan saya sangat teruk waktu akan melahirkan seorang anak perempuan. Murabi saya pergi untuk melaksanakan medical camp. Doktor memberitahukan bahawa keadaan sudah mengkhawatirkan, akan tetapi Murabi Sahib pergi meninggalkan saya. Hanya ini yang beliau katakan bahawa Allah akan menganugerahkan kurnianya. Kamu adalah seorang isteri wakfi zindagi. Kamu tidak akan apa-apa. Demikianlah Murabi Sahib selalu mengutamakan urusan-urusan agama di atas urusan-urusan dunia. Beliau adalah seorang perkhidmat tamu, perkhidmat kemanusiaan dan perkhidmat agama paling penyayang dari yang lainnya. Dengan anak-anak beliau menjalin hubungan persahabatan. Apabila ada masalah baik itu keluarga, jemaat atau dengan orang-orang gaib Ahmadi, beliau menjelaskan dengan sangat senang hati. Beliau juga selalu menasihati anak-anak bahawa kamu adalah anak-anak seorang wakfi zindagi dan anak-anak seorang murabi. Oleh kerana itu utamakanlah selalu agama di atas dunia dan tampilkanlah selalu contoh kamu yang baik.
Wasif Sahib Murabi di Ivory Coast menceritakan वो अलग आइवरी कोस्ट तशरीफ लाए bahawa ketika Fakhar Sahib datang ke Ivory Coast sebagai mubalik, beliau adalah orang yang sangat murah tersenyum. Perkara yang khas dari kepribadian beliau adalah pribadi yang menarik untuk diajak bercakap. Dengan siapa saja bertemu, maka mereka akan mengajak beliau bercakap. Selama 5 tahun beliau berkhidmat sebagai mubalik di daerah Ome, dan kerana keindahan akhlak dan keprihatinan beliau, setiap orang menjalin hubungan dengan beliau dan selalu menyebut nama beliau. Beliau juga dulu selalu secara diam-diam membantu beberapa orang miskin, membiayai mereka untuk pergi ke jalsah selana, dan berkata selama masa beliau tinggal, daerah beliau selalu awal dalam kehadiran dalam jalsah. Seorang mualim lokal di sana, Samaru Harun Sahib, mengatakan bahawa saya berkhidmat dengan beliau selama 2,5 tahun. Beliau memperlakukan saya bagaikan seorang adik. Hal yang saya paling ingat dengan khusus bahawa beliau adalah seorang mubalik yang sangat rajin dan bersemangat. Beliau selalu melaksanakan tugas beliau dengan penuh tanggungjawab dan serius. Seorang yang selalu cepat dalam menyempurnakan pekerjaannya, baik itu bertabligh, mengumpulkan canda dan persiapan jalsa. Dalam hal pertabligan, beliau menginginkan bahawa pesan jemaat harus secepatnya sampai di setiap desa. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat almarhum, dan semoga Allah Ta'ala menjadi pelindung dan penjaga anak-anak dan isteri beliau, serta menjaga mereka dari masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang akan datang. Jenazah yang ketiga adalah anak Murabi Sahib, Fakhar Ahmad Farouk Ihtisham Ahmad Abdullah. Sebagaimana yang telah saya beritahukan tadi, bahawa beliau wafat bersama bapanya dalam kemalangan jalan raya. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau termasuk di dalam gerakan berberkat Waqf Now dan belajar di tahun pertama. Beliau bukanlah seorang musi tetapi telah mengisi borang wasiat, hanya sahaja tidak menyerahkannya. Dengan demikian, beliau boleh diproses di Kapardas jika borang telah diisi. Ibu beliau mengatakan bahawa anak saya memiliki banyak sekali kebaikan, anak yang soleh dan taat, bergabung dengan gerakan Waqf Now, taat melaksanakan solat, selalu menyelesaikan setiap perintah dari Zaim Sahib, Khudamul Ahmadiyah, dan selalu menjalankan tugas yang lainnya dengan senang hati. Pada hari itu dia ditugaskan di masjid. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan menganugerahkan kasih sayangnya kepada almarhum serta meninggikan darjatnya. Kemudian jenazah selanjutnya adalah Mukarram Dr. Abdul Karim Sahib, anak Mian Abdul Latif Sahib Rabwa, yang merupakan seorang yang sudah pencen penasihat ekonomi State Bank of Pakistan. Beliau wafat pada 14 September di usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, iaitu Hazrat Maulwi Muhammad Ali Sahib. Beliau termasuk dalam kelompok pertama Talimul Islam College Qadian. Ketika college dipindahkan ke Lahore setelah pemisahan, setelah partition, maka beliau menyelesaikan MA-nya di Universiti Punjab sebagai mahasiswa Talimul Islam College. Pada waktu itu di seluruh universiti beliau hanya seorang mahasiswa Talimul Islam College. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa dari pihak State Bank of Pakistan dan pergi untuk melanjutkan pendidikan PhD beliau dalam bidang ekonomi di George Washington University Amerika. Di sana pun beliau ditempatkan di Masjid Fazal, dan di sana beliau juga sibuk dalam aktiviti pertabligan. Beliau begitu mencintai Pakistan, Dr. Sahib, dalam berkariernya. Meskipun bekerja secara tetap bersama organisasi internasional seperti Bank Dunia, beliau selalu memilih untuk tinggal di Pakistan. Beliau bekerja di State Bank of Pakistan dalam masa yang lama dan pencen sebagai konsultan atau penasihat. Dalam masanya, beliau telah banyak sekali menjayakan tugas-tugas dalam negara dan luar negara bersama organisasi-organisasi seperti IMF dan ASEAN Development. Dalam beberapa waktu, beliau juga bekerja sebagai Menteri Khazanah dan juga selalu siap mengawasi anggaran federal. Beliau juga selama 2 tahun pernah dikirim sebagai wakil untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi pemerintah Sudan di Khartoum dari pihak IMF. Setelah pencen dari State Bank, beliau mengutamakan untuk tinggal di Rabwa semata-mata untuk berkhidmat di jemaat. Begitulah ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan ekonomi dan agama, maka selalu dimusyawarahkan dengan beliau. Komiti yang telah dibuat, saya juga selalu bermusyawarah dengan beliau di dalamnya.
wujud yang memiliki banyak pandangan. Dalam hal ini beliau menulis artikel-artikel yang menarik dan setiap penelitian beliau selalu mempersembahkannya dengan pandangan begitu dalam yang di dalamnya terdapat penyelesaian. Beberapa buku juga merupakan karangan beliau, di antaranya Islam ki Bunyadi Batein dalam bahasa Inggeris, Islam Falsafai Hayat or Ma'aishi Usul, ini juga dalam bahasa Inggeris, Hormat Sud dalam bahasa Urdu, Hasul Rizq, ini juga dalam bahasa Urdu. Pada tahun 1989 setelah pensiun, beliau mewakafkan diri pada gerakan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi dan berangkat untuk mengajar ekonomi di Universiti Tashkent, Uzbekistan. Di sana beliau menjalankan perkhidmatan selama 6 bulan, lalu sebuah komiti didirikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi untuk membincangkan dengan seksama masalah-masalah tentang persoalan-persoalan gadaian dan riba yang di dalamnya termasuk para alim dan para pakar. Ada juga subkomiti yang beliau juga anggota di dalamnya. Kemudian ada juga subkomiti yang saya dalam beberapa masa bekerja bersama beliau. Seperti yang saya katakan, setiap berkata beliau begitu serius, selalu bercakap dengan penuh dalil. Beliau juga mengirimkan beberapa artikel kepada saya berkenaan dengan peraturan riba, dan artikel-artikel yang beliau tulis itu begitu bagus dan hebat. Selebihnya insya-Allah akan dipertimbangkan dan kemungkinan yang akan datang artikel beliau tentang penyelesaian untuk menentang riba, peraturan yang disampaikan, beberapa pendapat-pendapat beliau akan disampaikan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat beliau dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan taufik kepada keturunan beliau untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.